Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nurul Alia binti Idris. Saya Nur Azamiza Adila binti Mat Adli akan membentangkan rumusan elemen citra yang telah saya sertai di bawah kursus MPU 3312 Apresiasi Alam dan Warisan Laut. Elemen yang telah saya pilih ialah elemen kesukarelawanan, elemen kerohanian dan elemen komunikasi. Pertama sekali, bagi elemen kesukarelawanan, saya telah menyertai dua program. Bagi program pertama, program e-volunteer sukarelawan di ambang COVID-19 yang dianjurkan oleh Pertubuhan Sukarelawan Siswa Uniza iaitu Persis pada tarikh 29 hari bulan 10 tahun 2020 pada jam 2.30 petang hingga 4.30 petang di halaman Facebook Pertubuhan Sukarelawan Siswa Uniza Persis. Ilmu yang diperolehi daripada program tersebut ialah pelbagai cara dapat dilakukan bagi melakukan aktiviti sukarelawan seperti program-program online serta aktiviti turun padang iaitu menghulurkan bantuan bagi mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Seterusnya, mengumpulkan dana bagi membantu keluarga yang tidak mempunyai pendapatan akibat penyebaran virus COVID-19. Isu semasa yang berkaitan program iaitu para sukarelawan berganding bahu memberi bantuan berupa barang harian seperti makanan dan pakaian perlindungan bagi barisan hadapan. Seterusnya, sukarelawan menghulurkan bantuan kepada asnaf serta mereka yang tinggal di kawasan pedalaman yang tidak mampu membeli keperluan harian. Sumbangan yang boleh dilakukan bagi menghadapi cabaran ialah kita boleh turun padang menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan serta mewujudkan tabung bagi mengumpulkan dana dalam membantu barisan hadapan serta fakir miskin. Idea baru yang diperoleh daripada program ialah bersatu hati mematuhi SOP yang ditetapkan bagi membantu barisan hadapan yang berjuang merawat penyakit COVID-19 dan menyokong para sukarelawan yang membantu ketika pandemik COVID-19 ini berlaku. Aktiviti kedua ialah Volunteering Online Forum From Zero to Hero yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Kediaman UMT sesi 2021 bertarikh 10 hari bulan 12 2020 pada jam 8.30 malam hingga 11 malam bertempat di Cisco Webex. Ilmu yang diperoleh daripada program ini ialah kaedah membantu orang-orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman. Seterusnya, mengetahui kepentingan membantu orang-orang asli di negara kita serta menyelami kehidupan orang-orang asli. Isu semasa berkaitan program ialah memberi pendidikan dan meluaskan ilmu pengetahuan kepada orang-orang asli. Seterusnya, memberi perkhidmatan kesihatan kepada orang-orang asli yang tidak mampu untuk merawat penyakit. Seterusnya, sumbangan yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaran. Pertama sekali, menubuhkan sekolah dan perpustakaan mini serta menyediakan kemudahan internet di perkampungan orang asli. Dan menyediakan kemudahan klinik bergerak bagi memudahkan orang-orang asli yang memerlukan rawatan harian. Akhir sekali, idea baru yang diperolehi ialah mengumpulkan sumbangan berupa buku, alat tulis serta pakaian sekolah dan bekerjasama dengan klinik kesihatan dalam memberi rawatan kepada orang-orang asli. Bagi elemen kerohanian pula, aktiviti pertama yang saya sertai ialah bicara helwa wanita dalam dakwah, perlu atau tidak, yang dianjurkan oleh Persatuan Ikatan Studi Islam Universiti Kebangsaan Malaysia pada 11 hari bulan 12 2020 pada jam 9 malam hingga 10.30 malam bertempat di halaman Facebook Persatuan Ikatan Studi Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Ilmu yang diperoleh dari program tersebut ialah kita dapat mengkaji peranan yang boleh dilakukan oleh pendakwa wanita dalam usaha dakwah mereka dalam keluarga dan masyarakat. Seterusnya, kemampuan wanita dalam menyampaikan dakwah walaupun bukan secara terbuka seperti yang sering dilakukan oleh pendakwah lelaki. Isu semasa berkaitan program. Kurangnya pelibatan kaum wanita dalam menyebarkan dakwah Islam serta kaum wanita masih dipandang rendah oleh segelintir masyarakat menyebabkan pendakwah wanita
sering ditindas. Sumbangan yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaran, pertama sekali memberi keyakinan kepada kaum wanita yang lain dalam usaha menyebarkan dakwah. Seterusnya bersatu hati dan sentiasa menyokong pendakwah wanita yang lain supaya kaum wanita tidak dipandang rendah dan diperlekehkan lagi. Idea baru yang diperolehi ialah kepentingan kaum wanita dalam menyebarkan dakwah terutama sekali dalam keluarga masing-masing di era teknologi ini, serta menggunakan platform media sosial dalam menyebarkan dakwah Islam. Aktiviti kedua ialah forum trend jenayah masa kini, sejauh mana peranan mahasiswa dan mahasiswi yang dianjurkan oleh Kor Sukarelawan Polis Siswa-Siswi Kor Suksis Uniza pada tarikh 16 hari bulan 12 tahun 2020 pada jam 2.30 petang hingga 4.30 petang bertempat di Facebook Live Kor Suksis Uniza. Ilmu yang diperoleh dari program ini ialah trend jenayah yang banyak berlaku di zaman moden ini ialah jenayah yang melibatkan alam maya seperti penipuan wang dan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap mahasiswa bagi memperingati serta menasihati rakan-rakan dalam mengelak melakukan jenayah cyber atau menjadi mangsa jenayah cyber. Isu semasa berkaitan program pula ialah mahasiswa senang terpengaruh dengan perkara yang melibatkan kemewahan. Seterusnya, segelintir mahasiswa yang kurang berkemampuan memerlukan duit bagi menampung perbelanjaan harian serta bayaran yuran. Sumbangan yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaran ialah menyebarkan kesedaran kepada mahasiswa dalam pelbagai bentuk seperti ceramah dan penyebaran artikel di media sosial. Ibu bapa setiap mahasiswa perlu memberikan perhatian kepada anak masing-masing supaya mereka tidak terjebak dalam jenayah cyber ini. Idea baru yang diperolehi pula ialah kepentingan mengkaji terlebih dahulu laman sesawang yang dilayari serta menjadi lebih berhati-hati dan lebih peka terhadap isu semasa yang berkaitan dengan jenayah yang melibatkan mahasiswa. Elemen yang terakhir ialah elemen komunikasi. Aktiviti pertama yang saya sertai ialah Forum Mental Health Awareness Defeat Stigma to Create Change yang dianjurkan oleh Exco Kebajikan dan Perkhidmatan Majlis Mahasiswa Kolej Kediaman Aminur Rashid Sidang 2021 Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bertarikh 2 hari bulan 1 2020 pada jam 8 pagi hingga 1 petang bertempat di Facebook Live dan Google Meet. Ilmu yang diperoleh daripada program ini ialah memahami betapa bahayanya jika seseorang mengalami masalah gangguan mental serta kaedah membendung masalah kesihatan mental sejak usia yang muda lagi kerana masalah mental ini boleh bermula sejak kecil lagi. Isu semasa berkaitan program. Semakin ramai rakyat Malaysia yang mengalami masalah gangguan mental secara kita sedar ataupun tidak. Ramai yang tidak ingin mengambil rawatan yang sepatutnya disebabkan oleh pandangan orang ramai terhadap pesakit mental. Sumbangan yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaran. Menguar-uarkan lagi kepentingan kesihatan mental ini demi masa depan rakyat Malaysia. Serta memberi sokongan kepada pesakit yang mengalami masalah mental dan bukannya merendah-rendahkan mereka. Idea baru yang diperolehi ialah kemajuan teknologi juga mempengaruhi masalah kesihatan mental. Dan ramai yang tidak sedar orang di sekeliling kita juga menghadapi masalah mental yang boleh dikatakan bahaya. Aktiviti yang terakhir ialah program impak COVID-19 terhadap haiwan terbiar yang dianjurkan oleh Persatuan Haiwan Terbiar Malaysia SAFM pada tarikh 3 hari bulan 1 2020 pada jam 8.30 malam hingga 10.30 malam bertempat di laman Facebook Animal We Care. Ilmu yang diperoleh daripada program tersebut ialah jumlah haiwan terbiar semakin meningkat akibat wabak COVID-19 ini. Haiwan terbiar ini tidak mendapat makanan, rawatan dan perlindungan seperti selalu sebelum wabak COVID-19 ini merebak. Isu semasa berkaitan program, pertama sekali kekurangan individu yang menghulurkan bantuan kepada haiwan-haiwan terbiar ini. Masalah ekonomi yang terjejas akibat pandemik ini juga memberi kesan kepada haiwan-haiwan kerana sesetengah individu tidak mampu menampung perbelanjaan makanan dan rawatan bagi haiwan-haiwan tersebut.
Sumbangan yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaran ialah membuat kutipan dana bagi membelikan makanan serta memberi rawatan bagi haiwan-haiwan yang tercedera. Menguat-uatkan kepada masyarakat supaya haiwan-haiwan ini lebih terbela. Idea baru yang diperoleh ialah kesedaran mengenai haiwan-haiwan terbiak ini yang terjejas akibat penyebaran virus COVID-19 ini, serta keperluan hidup haiwan-haiwan terbiak ini juga sama penting seperti manusia. Akhir sekali, idea konservasi iaitu pasu bunga daripada barang kita semula. Bahan-bahan yang diperlukan ialah botol air mineral yang telah digunakan, pisau serta kain. Di sini saya sertakan video penghasilan pasu tersebut.